Beri satu akan digandakan pahala sehingga 700 kali ganda. Apabila Ramadan menjelma, ia akan diganda dan diganda lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ayo kita mengambil barakah bulan Ramadan ini untuk berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma Kombat. Alhamdulillah, kerja-kerja awalan pra pembangunan Kombat telah bergerak dengan rancaknya, dan ini semua berkat hasil dari infak dan wakaf orang ramai. Namun jumlah kutipan untuk dana pembinaan Kombat masih belum mencukupi untuk menampung keseluruhan kos pembinaan Kombat. Masih memerlukan infak dan wakaf anda. Apabila siap kelak, Kombat bakal memuatkan sejumlah 3,000 jemaah atau lebih dalam satu-satu masa. Ia juga dilengkapi dengan dewan serbaguna dan seminar, ruang pengurusan jenazah, bilik-bilik kuliah, pusat sumber, pejabat pengurusan, bilik mesyuarat, ruang permainan dalaman untuk kanak-kanak, kediaman pegawai masjid, ruang perniagaan untuk menjana ekonomi umat Islam setempat, serta rekaan landscape dan persekitaran yang cukup indah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dia kehendaki. Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Rezeki diperbanyakkan, kesusahan dipermudahkan, dan pahala dilipat gandakan. Betapa banyaknya kelebihan bersedekah, dan janji Allah jelas, barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, segala kelebihannya akan dilipat gandakan, dan ia semua akan menjadi milik anda insya-Allah. Sasaran 20 juta untuk menghasilkan ataupun menyiapkan masjid yang diidamkan berpuluh-puluh tahun yang dinantikan oleh masyarakat di kawasan masjid kawasan Bandar Tasik Kesuma. Dan insya-Allah di studio dengan saya untuk menceritakan yang lebih lanjut ialah Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus yang daripada VT tadi terus berada di studio dengan kami. Jadi Ustaz, dah berapa sasaran yang dikutip? Berapa lagi nak kena pergi dan bagaimana perkembangan infak pada bulan Ramadan? Ya, terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada yang tengok iklan tadi, teaser tadi, masa kita buat baru-baru ni, dia ada highlight di situ 17.9 juta dalam iklan tadi. Tapi alhamdulillah sekarang kita dah mencapai 18 juta lebih dah. Masya Dan Allah. subhanallah, dalam bulan Ramadan ini semakin bertambah masyarakat yang menyumbang daily. Ni 10 akhir Ramadan ni, dia orang dalam bulan Ramadan ni setiap pagi, setiap malam ada individu tertentu yang dia sedekah setiap hari. Bermakna kalau setiap pagi dia mendapat doa malaikat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat doa setiap pagi, ya Allah gantikan rezeki kepada orang yang infak. Yang target setiap malam, confirm insya-Allah kalau dia transfer tiap-tiap malam sepanjang akhir Ramadan ini, Allahu akbar, confirm dia akan dapat fadilat bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Farah bayangkan, ada yang menyumbang RM100 setiap malam Ramadan. Ada yang rezekinya lebih. Kalau duit berjuta-juta dalam akaun tu, takkan nak bagi 100. Malulah ke Allah. Allah bagi rezeki dia banyak, tiba-tiba dia sedekah 100 je. Dia ada berjuta. Jadi sekarang ni boleh print screen.
Yang tengok live Facebook boleh print screen. Yang tengok kat TV pergi snap dulu nombor akaun dekat TV tu. Kita dapat maklumat. Bahkan kalau nak tengok secara detail perkembangan kutipan boleh kita jemput ke laman web www.masjidkesuma.com.my. Ada detail di situ. Para penonton dikasihi sekalian, didoakanlah masyarakat sekitar Bandar Tasik Kesuma pun sekarang ni begitu bersungguh. Farah, sebab pengurusi jawatankuasa dan jawatankuasa mereka pergi ke surau-surau Ramadan ini, surau-surau sekitar Bandar Tasik Kesuma, dan sambutan masyarakat sekitar itu semakin menggalakkan. Ya Allah, dia orang terasa nak siap dah ni, nak cukup dah kutipan ini. Alhamdulillah, kita doakan moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Dan pada yang jauh-jauh, mereka juga boleh menyumbang. Saya dalam bulan Ramadan ni banyak berita-berita kita dapat berkenaan dengan kematian. Allahu Akbar, ada yang disebabkan COVID, ada yang kemalangan, ada yang serangan jantung. Kita yang masih hidup ini, ya Allah Ta'ala masih bagi kesihatan ini, kita rebutlah peluang. Kita jangan bertangguh dalam bab sedekah ini. Procrastination is the thief of time. Kita duduk tangguh-tangguh ini mencuri masa kita. Takut sampai-sampai ajal, kita tak sempat nak bersedekah. Ya Allah Ta'ala sebut, adanya manusia bila dia dekat nak mati dia minta, ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib. Allah, boleh tak tangguh sikit mati saya ni sebab saya nak sedekah. Ya Allah, kita jangan bertangguh. Dan disebut oleh para ulama, at-taswif jundun min junudis syaitan. Sifat bertangguh, saya akan sekejap lagi lah transfer, tidur dulu baru nak. Sifat bertangguh ini salah satu daripada tentera-tentera syaitan. Ibu ayah, para penonton dikasihi sekalian, sekarang realiti kita di akhir Ramadan dan kita agak suspend lah dengan suasana wabak COVID yang sedang berlaku di negara kita ini. Saya ingin kongsi kepada para penonton satu ungkapan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Imam Ibn Qayyim, dia ada berpesan kepada kita, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban. Para penonton, mungkin kalau boleh tengok itu gambaran di skrin TV sekarang. Ini gambaran kombat ataupun kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma ini. Jadi Ibnu Qayyim pesan kepada kita, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Ibnu Qayyim sebut apa? Sesungguhnya sedekah dapat menolak bala. Kesan yang sangat hebat, menolak bala. Yang pelbagai jenis bala, walaupun sedekah itu dari fajir, dari orang yang dia ni kaki maksiat, dia ni jenis ada dosa, tapi sedekah boleh efek menolak bala dari dia. Masya Allah. Au zalimin, Imam Ibn Qayyim kata walaupun dari seorang yang zalim, dia zalim tapi dia banyak bersedekah, boleh menyebabkan tertolak bala darinya. Bal min kafirin, bahkan dari orang kafir pun tertolak bala. Kadang-kadang banyak berlaku aksiden, tiba-tiba dia selamat. Aksiden tu teruk, tengok kereta hancur tapi driver hidup je. Bila dia ingat balik, oh tadi ada bagi duit kat makcik ni, oh ada bersedekah. Apatah lagi kalau kita bersedekah untuk masjid yang akan digunakan untuk solat, ibadah, baca Quran, pahala yang berpanjangan. Dan kita ambil peluang dalam akhir Ramadan ini, kita ambil peluang. Pernah berlaku seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak. Ada orang datang mengadu kat dia ada penyakit. Saya dah berobat banyak jenis penyakit dah ni. Saya dah berobat kat sini, kat sini, kat sini. Jadi tak sembuh-sembuh lagi macam mana? Abdullah ibn Mubarak kata, cuba kamu pergi kat kampung tersebut. Kat kampung tu dia orang ada masalah sumber air. Kamu ada duit banyak kan? Jadi kamu pergi gali telaga kat situ supaya penduduk kampung tadi dapat manfaat. Kamu infakkan untuk bina telaga kat situ. Setelah beberapa ketika, lelaki tadi datang jumpa balik Abdullah ibn Mubarak. Sembuh dah penyakit dia.
Dan ini pada para penonton, kita infak untuk masjid, untuk rumah Allah ini, ada juga satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak sampai ke peringkat yang sahih, hadis yang dhaif tapi maknanya benar. Para ulama sebut wal makna sahih, iaitulah diriwayatkan Rasulullah sebut dawu mardakum bis sadaqat, rawatilah orang sakitmu dengan bersedekah. Mungkin ada ahli keluarga kita yang sedang berada di ward sekarang. Mungkin ada ahli keluarga kita, suami ataupun isteri ataupun anak yang Allahu a'lam mungkin diuji positif sekarang. Selain daripada doa, selain daripada SOP, selain daripada suplemen dan ubat, kita juga boleh bersedekah. Kita ambil yang Rasulullah kata, rawatilah orang sakitmu dengan bersedekah. Moga-moga yang disedekahkan itu dia mendapat doa ramai. Dan sudah pastilah dapat doa. Masyarakat sekitar Bandar Tasik Kesuma saban hari berdoa supaya cukup kutipan, dapat siap masjid mereka, dan sedikit update daripada jawatankuasa bahawa proses dah berjalan, proses-proses dah berjalan sekarang, permohonan-permohonan, dan hari ini tarikh tutup dibuka kepada kontraktor-kontraktor untuk masuk sebut harga. Tarikh tutupnya hari ini, Farah, 3 Mei petang ni. Jadi kalau ada kontraktor yang layak untuk masuk sebut harga, sama-sama ya join dalam pembinaan ini, hari ini hari akhir, boleh lagi. Dan akhirnya rebutlah peluang kita berada di akhir Ramadan ini. Moga-moga dilipat gandakan pelaburan akhirat kita ini. Okay. Snap kat skrin TV tu. Ambil nombor akaun. InsyaAllah, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Sebenarnya banyak yang kita nak kongsikan. Ini adalah satu ganjaran yang luar biasa. Allah dah promise kat kita, Rasulullah dah bagi tahu kat kita, kalau kita tak grab opportunity ni, memang rugi. Macam Ustaz kata, saya rasa terkesan sekali lah. 10 malam yang terakhir ni, pulun tiap-tiap hari pagi dan malam. Farah, duit akan cukup 20 juta. Ya. Isunya, duit kita ada ke tak? Kat situ? Ya. Betul tu Ustaz. Ya. InsyaAllah kita kena pastikan duit kita ada di situ. Dengan itu, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Terima kasih kerana bagi peluang dan ruang ni kepada kami semua penonton. Assalamualaikum. InsyaAllah ini adalah platform ataupun saluran yang sahih. Jadi anda tak perlu ragu-ragu, insyaAllah. Kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ni. Pahala berganda-ganda jika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kita mengambil peluang barakah Ramadan ini dengan berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma Kombat. Semoga rezeki berganda-ganda banyaknya insya-Allah.